Baik, dalam kitab Sabilul Muhtadin li Tafaqquh fi Amriddin bagi Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, ulama Banjarmasin, ada 2 juzuk. Juzuk yang pertama muka surat 212. Kita ulang kaji sedikit ni, mungkin semua dah tahu. Kalau dah tahu kita ulang kajilah, yang tak tahu kita ambil manfaatlah daripada kitab ini, Kitab ini kitab Melayu, antara kitab Melayu yang paling besar, bab fikih. Paling besar tu maknanya bukan saiz dia kecil je, besar A4 ni, tetapi sangat teliti atau perinci huraiannya bagi setiap bab. Walaupun dia kitab Melayu, tetapi ambilannya daripada kitab Tuhfah dan Nihayah, 2 kitab Arab besar dalam mazhab Syafi'i. Kitab Tuhfah dan Nihayah itu 2 kitab besar kitab Arab dalam mazhab Syafi'i. Baik, Tuhfah bagi 2 orang imam mazhab Syafi'i, Tuhfah dan Nihayah, Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Cuma pada kitab ini sampai pada bab makan. Pada bab makan, pengarang kitab telah dipanggil oleh Ilahi, telah kembali ke rahmatullah. Maknanya habis sampai bab fikih saja. Bab fikih, bab sembahyang, sembahyang, puasa, zakat, haji, kemudian korban, sembelihan, dan bab makan, maka telah wafat. Tak sempat untuk sambung muamalat, nakahat, jinayat dan faraid. Itu tu pun dah tebal. Baik, jadi maknanya isi dalam kitab-kitab ini ambilan daripada kitab Tuhfah dan Nihayah, 2 kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau adalah saudara atau kawan-kawan atau jiran kita yang belajar madrasah atau Indonesia ada panggil pesantren, sebut Tuhfah, Nihayah, mereka faham, mereka tahu itu kitab besar. Kitab besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau sebut Tuhfah, Nihayah, apa tu? Itu memang dia bukan orang yang belajar madrasah lah. Kan kita pun taklah nak nyalahkan dia. Tengok latar belakang pendidikan dia, kan. Orang belajar pondok betul, madrasah betul, tahu Tuhfah, Nihayah. Sebut Tuhfah tu memang ini kitab Arab ni tak boleh dipetikai. Dalam mazhab Syafi'i lah, hujah ni kuat lah. Baik, kalau nak petikai juga boleh dengan syarat ada kitab lain. Contoh kalau mazhab lain lah, bukan petikai, perbezaan pendapat, itu dipanggil khilafiyah, berbeza pendapat. Tapi kalau mazhab Syafi'i, nak dipertikaikan kitab Tuhfah dan Nihayah, itu tak kenalah. Pasal apa? Kitab Tuhfah Nihayah besar, dan kitab Tuhfah dan Nihayah itu pun ada juga berbeza pendapat. Tapi padanlah dia memang sama-sama alim, Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli itu, kan. Beza taklah sampai bergaduh bertumbuk, bergaduh, tarik rambut, taklah. Makna berbeza pendapat, ini dalilnya begini, difaham oleh Ibn Hajar begini, dalil yang lain pula Imam Ramli faham sini. Beza pendapat gitulah. Tapi memang pandanlah dia berbeza pendapat tu, pasal apa? Dalam kepala mereka ni hafal 30 juzuk Al-Quran dan beribu-ribu hadis. Jadi memang sesuai lah berbeza pendapat. Tapi kalau kita, saya rasa Imam Ibn Hajar ni ada silap sikit lah. Itu macam tak kena lah. Pasal apa Imam Ibn Hajar ni kepalanya hafal 30 juzuk, menghafal beribu-ribu hadis. Kalau macam saya lah, Ustaz Aidil ni 30 surah Al-Quran pun belum tentu hafal. 30 surah tak payah 1 juzuk lah. 30 surah pun belum tentu hafal. Hadis pun
apa nama ni, entah berapa buah hadis, bukan berapa ribu, jauh sangat, ratus pun jauh, puluh pun jauh lagi. Berapa buah hadis hafal, itu pun entah betul entah tidak matannya, itu pun suruh sebutkan apa nama ni, hadis punya sanad. Ni daripada siapa sampai Rasulullah, itu pun tak tersebut. Kalau macam saya lah, nak bertikai, rasanya Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli ada silap. Bukan orang tak kena, tak sesuai. Baik. Jadi apa dalam kitab ni sebutkan, kalau perkara dalam kitab ini tak dapat kita nak mengamalkan atas kelemahan diri kita, itu cerita nombor 2. Cerita nombor 2. Maknanya kita perlu akui itu memang kaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Contoh baik. Jadi kita masuklah bab. Sebab apa saya sebut macam tu, intronya tu panjang sikit, sebab ada satu bab dalam kitab Sabilul Muhtadin, bukan satu bab, banyak bab. Bila disampaikan kepada masyarakat yang tak mengenal kitab lah, maknanya bukan masyarakat yang belajar madrasah, bukan masyarakat yang terdedah dengan kitab-kitab madrasah, pondok pesantren. Jadi bila dengar daripada kitab ni lain daripada yang diamalkan, dia betul ke kitab ni, ada macam tu. Contoh macam dekat Masjid Nurul Hidayah Bandar Seri Alam, saya ada bab, buka satu bab, iaitu tentang bab qada sembahyang. Dalam mazhab Syafi'i, apa nama ni, qaul mu'tamad, siapa-siapa ada meninggalkan sembahyang fardu tanpa sebab yang munasabah, tanpa sebab yang diterima syarak. Adalah sebab yang diterima syarak, contoh sakit, apa nama, gila, atau adalah sebab-sebabnya, tapi tak ada sebab, memang saja-saja tinggal lah. Orang kata huha-huha lah, zaman huha-huha dulu. Huha-huha tu apa Ustaz? Zaman malas sembahyang, zaman gitulah. Maka wajib diqada dengan segera. Satu, wajib qada, yang kedua dengan segera. Saya pernah sebutkan juga kat sini kan. Jadi ulang kaji balik, wajib qada satu, dengan segera, maknanya kena habiskan seluruh waktu untuk qada sembahyang, kecuali ada kecuali 24 jam pingsan. Itu kalau ada meninggalkan sembahyang. Kecuali untuk mencari nafkah, kerjalah untuk berbelanja, dah cari nafkah, dah ada gaji, duit dah ada, tak belanja pun tak boleh. Untuk masak sebagainya, kalau apa nama, bujang lah mengkahwin kan, atau beli ke apa makanan. Untuk qada hajat, buang air kecil, buang air besar, macam mana takkan nak tahan sampai habis. Contohlah kalau dia banyak lah meninggalkan sembahyang. Tidur perlu. Dia bukan robot kan tak berhenti pun meletup juga kan. Itu perkara-perkara wajib dan perkara-perkara wajib yang lain. Kecuali tolak, tinggallah berapa jam satu hari untuk qada sembahyang. Jadi salah satu cara lah paling kurang, guru saya pun bagi formula lah untuk paling mudah lah ni, kalau ada lah yang pernah ditinggalkan sembahyang, iaitu lepas sembahyang fardu subuh dia qada subuh, ataupun orang lain sembahyang sunat qobliyah subuh, dia sembahyang qada subuh. Kan orang sembahyang qobliyah zuhur, dia qada zuhur. Nanti boleh Ustaz 4 rakaat, cakap dengan dia. Awak kalau orang tegur, engkau sembahyang sunat qobliyah apa 4 rakaat? Qobliyah zuhur kan 4 rakaat. Awak tak belajar ke? Itu tu. Awak tak belajar ke? Ada, betul lah tu. Betul lah. Dia kan kalau tak belajar ke tu kan, macam bodoh sangat, tak belajar ke? Oh ya, aku lupa lah. Kan? Yang sebenarnya dia sembahyang qada. Lagi terror, aku sembahyang qada. Bukan macam kau tak pernah tinggal sembahyang sejak balik. Diam dia. Kau perlu aku tak lah. Aku ikhlas cakap. Aku ikhlas cakap. Aku ni bukan macam kau. Balik sejak bukan sejak balik, sejak mumayyiz tak pernah tinggal sembahyang. Aku sangka baiklah kau macam tu.
Tapi cakap baik-baik lah, kalau dia tanya baik-baik, kita jawab baik-baik. Kau kenapa semayang 4 rakaat? Aku semayang qada sebenarnya. Tapi kalau apa ni semayang sunat ke semayang qada? Masa tu barulah aku bukan macam kau. Macam tu barulah cakap kan. Sejak balik tak pernah tinggal sembahyang. Aku ni dulu pernah lah tinggal sembahyang, bukan macam kau Baik. Jadi sembahyang qabliyah zuhur, orang lain sembahyang 2 rakaat, dia qada 4 rakaat. Tapi cepat sikitlah, jangan dah nak iqamat baru nak sembahyang sunat qabliyah, nak sembahyang qada zuhur 4 rakaat pula tu kan. Marahlah makmum ni Bilal, ataupun tak dihiraukanlah. Sembahyang belakang imam pula tu. Kena awal satu, kemudian belakang-belakang sikit lah, kan. Ni belakang, ini imam kat situ dia sembahyang, dan nak iqamat baru nak sembahyang kan. Tak kena lah cara ni. Baik, itu cara yang kedua. Cara yang terakhir, maknanya orang lain sembahyang sunat, kita sembahyang qada. Itu cara yang paling mudah lah, ataupun cara yang paling paling sedikit untuk qada sembahyang. Berapa bilangan Ustaz? Saya mana ingat. Mana ada tulis kat diary aku hari ni tinggalkan sembahyang? Tak ada. Kat diary tu tulis lain. Nak tanya malaikat Raqib Atid, takut pula dijawab. Kau ada tinggal takut pula kan? Kan jawab betul kan? Tanya kan, ada tulis tak saya tinggal sembahyang berapa banyak? Jawab malaikat ni kan. Ganjat pula. Jadi macam mana caranya dalam kitab ni, ringkasan lah, dikira sejak balik sampai kita yang betul-betul jaga sembahyang 5 waktu, tak tinggal langsung 5 waktu. Pasal apa, kalau ada tinggal lagi, tak tahu waktu mana yang tinggal, berapa hari tinggal kan. Jadi yang betul-betul 5 waktu cukup, tak pernah tinggal. Umur berapa? Saya ingat Ustaz, masa saya kahwin dengan ustazah, contohlah kan. Pasal kahwin dengan ustazah ni, banknya ada 2. Bank kat masjid satu, bank kat telinga satu. Kat masjid tu dah bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia masih lagi tak sembahyang. Bang yang kedua, bang sembahyang bang. Bang kedua, kan. Bang ni penting, bang kedua ni, bang kat telinga kan. Ada juga bang yang kurang baik, kan. Dulu masa keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan kan. Cerita dengan isteri tadi kat masjid, abang ada azam nak keluar 40 hari. Abang, apa bang? 2 kali bang. Tak jadi. Aduh, dulu punya cerita lah kan. Itu kalau 4 bulan lagi lah, berapa kali kena bang tu. Abang dah azam nak keluar 4 bulan. Apa bang? Korang dengar lah bang. Apa bang? Banyak bang tu kan. Cair terus, tak jadi. Jadi habis, hilang semua kan. Bang telinga ni bukan main, dia punya pengaruh dia. Yang bagus lah. Baik, jadi sampai umur berapa yang cukup? Katalah 10 tahun contoh kan. Jadi ada 300 tahun 365. Nak senang kira yang umur Masihi lah. Umur Masihi kita balik umur berapa, kemudian umur kita kahwin tu. Jadi kalau kiraan Masihi 1 tahun 365 suku hari, tak apalah, kira 365 kali dengan 10 tahun, jadi 3650 subuh kena qada, 3650 zuhur kena qada, 3650 asar, 3650 maghrib, 3650 isyak. Dia jangan dicampur semua, nanti kepelinger. Bila nak habis Ustaz? Agaknya saya mati pun tak habis lagi qada. Niat kan dah ada, niat nak qada kan ada. Yang seorang giling kepala, agaknya berapa banyak yang dia pernah tinggal. Contohlah kan. Yang tak pernah tinggal, relax je, tunggu je kan. Bila saya nak sembahyang sunat Ustaz? Boleh tak saya sembahyang sunat? Dalam mazhab Syafi'i, haram sembahyang sunat, malah sembahyang fardu kifayah pun haram. Haram makna dosa. Sebab apa? Hutang dengan Allah Ta'ala belum selesai. Tapi
Contoh sembahyang fardu kifayah apa? Sembahyang mayit, sembahyang jenazah. Ni mak saya ustaz, takkan saya nak habiskan sembahyang qada saya 3,650 tu, baru boleh sembahyang ni, dah reput dah mak saya dalam kubur ustaz. Kalau begitu, ada pendapat daripada mazhab lain yang mengatakan boleh sembahyang sunat atau sembahyang fardu kifayah tadi, tetapi berserta dengan qada. Maknanya awak qada sembahyang 4 rakaat, nanti awak sembahyang jenazah 4 takbir. Tetap kena qada juga, cuma berbarengan lah, jauh kata berbarengan, sayang bukan serentak. Sembahyang qada dulu, kemudian sembahyang mayit. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh langsung, apa jenis sembahyang sunat sekalipun, itu yang orang tak boleh terima. Sedangkan tu kitab Sabilul Muhtadin, tak boleh amal tu lain cerita dua-dua. Memang kontroversi betul, cerita ni berbesi. Kontroversinya sampai tahap ada satu jemaah dekat Masjid Nurul Hidayah tu, Bandar Shah Alam, dia yakinlah dan dia buat apa semua kitab, tu semua kitab kan. Nak petikai apa ni kitab Sabilul Muhtadin, walaupun kitab Melayu, Tuhfah Nihayah ambilannya. Nak belajar Tuhfah Nihayah tu tah bila kan? Tak ada peluang, tak tidak. Peluang tu ada, kita ni sanggup dengan tidak sanggup je. Sanggup tak sanggup aja. Madrasah pondok pesantren tu terbuka je, siapa nak, tak ada kira umur lah. Awak umur apa, minta IC, tak ada lah. Yang nak pergi aje. Cuma kita ni yang tahan tak tahan. Maghrib Isyak aja tak tahan. Tak, bukan sini, tempat lain. Maghrib Isyak aja tak tahan. Ini madrasah tu daripada subuh sampai ke Isyak belajarnya. Baik, sambung Jadi kawan kita ni, jemaah Masjid Nurul Hidayah ni, dia sudah sampaikan, dia sendiri mengamalkan. Bila dia sedari dia masuk ke muda, ada hunha-hunha dulu sebelum kahwin dengan ustazah, tak tahulah kahwin dengan siapa kan, saya tambahlah. Jadi nak insaf, dia pun mengamalkan, lalu dia pun sampaikan kepada kawan-kawan dia. Dikenal kawan dia, sama-sama hunha-hunha dulu. Jadi dia nyampaikanlah. Ingat bila dia sebut ni kitab semua tadi, buah kitab, tunjuk apa semua. Ya Allah, terima kasihlah kau lah sahabat aku dunia akhirat, terima kasihlah ingatkan. Bertuah. Nampak kawan macam tu, bertuah. Sebaliknya jadi kena marah. Apa kau ni? Aduh, orang dah taubat, dah sembahyang sunat taubat, nak kena kodok-kodok pula. Ni, tengok video ni ustaz ni. Tak tahulah video siapa. Saya pun tak tengok. Tengok ni video ustaz ni. Nampak, dah sembahyang sunat taubat, dosa yang lepas tu dah terpadam, tak perlu kodok lagi. Ustaz ni popular tau. Dia jawab macam tu. Kawan ni sedih lah jumpa saya. Ustaz, saya bawakan kitab Ustaz. Dia tolak satu. Lepas tu tunjuknya video ustaz. Saya tak tengok video ustaz mana. Saya pun tak mencari kan. Dia tunjuknya video ustaz. Ni dia tolak mentah-mentah. Ustaz tu tak ada sebut kitab mana pun. Sebut gitu je, dah sembahyang sunat taubat, kita dah bertaubat, dosa dah diampunkan, tak perlu qada. Pasal apa tu, sembahyang yang lepas-lepas yang kita tinggal tu dah terampun. Kosong. Memang sukalah. Tak? Daripada nak kena qada semua kan. Wah, inilah ustaz yang dicari. Tapi tak sebut kitab. Mungkin ada kitabnya, mungkin. Tapi ini kitab ni kitab mazhab Syafi'i. Tak tahulah kalau mazhab lain ustaz sebut. Dan saya pun tak tengoklah. Saya pun dah lupa siapa ustaz mana kan. Tak kisahlah, kena dulu. Jadi maknanya itu sebab saya sebutkan, ingatkan bahawasanya kitab ini kalau adalah yang berbeza dengan apa yang kita pernah amalkan, anggaplah kita tak mampu nak mengamalkan. Sebab dia punya isi kandungan kitab ini dari kitab Tuhfah Nihayah. Baik, kita masuk ceritanya ni. Panjang sangat dia punya ni kan. Muka surat 212 juzuk 1. Saya nak tambah sikit.
minta maaf. Kenapa kena taat dengan kitab? Sebab kitab Tuhfah Nihayah tu memanglah ulama juga manusia biasa, tetapi sudah diakui oleh ramai ulama Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, Tuhfah Nihayah tu antara kitab yang besar. Dan kitab tersebut pun ambilannya, Tuhfah Nihayah itu ambilannya daripada Quran dan hadis juga. Ambilannya daripada Quran dan hadis juga. Jangan sampai kita terbaca sebuah hadis berbeza hukum dengan kitab Tuhfah Nihayah. Contohlah kalau ada, kita baca sebuah hadis, kemudian kita faham erti hadis tersebut berbeza dengan hukum daripada kitab Tuhfah Nihayah, contoh. Lalu jangan kita terpengaruh dengan persoalan kita nak ikut hadis Rasulullah ke nak ikut ulama. Jangan terpengaruh. Kenapa? Sebab hadis tersebut, hadis dan ayat Quran ni, ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang muhkamat. Ada ayat yang muhkamat ni jelas, nyata, terang. Ayat mutasyabihat ni samar-samar. Maknanya berbeza, berbeza daripada yang muhkamat. Seolah-olah menyatakan lain daripada hukum yang dah ditulis oleh para ulama. Jadi untuk memahami hadis yang mutasyabihat ini wajib dirujuk kitab syarah hadis, ataupun kalau ayat Al-Quran wajib dirujuk kitab tafsir Al-Quran. Itu semua sudah dibuat oleh ulama Syekh Ibn Hajar dan Imam Ramli. Mereka yang buat kerja tu, maknanya daripada ayat Al-Quran 30 juzuk yang mereka hafal dan beribu-ribu hadis yang mereka hafal, mereka jumpa hadis yang muhkamat, yang mutasyabihat, lalu mereka rujuk kitab pakar tafsir lah, kitab tafsir para ulama, dan kitab syarah hadis, pakar hadis, kitab syarah hadis para ulama, lalu dapat satu hukum. Contoh, ada hadis Rasulullah, saya pernah bacakan kat Masjid Nurul Hidayah Nasi Alam. Dia beli kitab tu, kitab kitab syarah hadis Bahrul Madhi, 22 juzuk, yang Jawi. Yang Rumi ada, itu lagi tebal lah. 22 juzuk Bahrul Madhi, kalau tak silap juzuk ke-5 ke-4 itulah. Ada hadis Rasulullah SAW kencing berdiri. Kalau kita berfahaman apa sahaja yang sunnah, apa sahaja yang Rasulullah buat, kita wajib buat, nescaya kita wajib kencing berdiri. Sedangkan hukum dalam kitab-kitab fikih masyhur, kencing berdiri hukumnya makruh. Ada setengah ulama kata harus. Tapi maknanya yang berat sikit makruh lah. Yang bagusnya kencing cangkung. Cara cangkung pun ada cara cangkung dia. Jadi boleh dipertikaikan oleh orang-orang tertentu, kita nak ikut hadis ke nak ikut kata ulama. Sedangkan ulama ni menetapkan hukum berdasarkan hadis juga. Jadi macam mana boleh ulama menetapkan hukum kencing berdiri itu makruh? Sebab Rasulullah SAW kencing berdiri sekali seumur hidup. Sekali je seumur hidup. Bila sekali saja seumur hidup, maknanya perkara tersebut tak jatuh haram. Kalaulah Rasulullah tak pernah kencing berdiri, sekali pun tak pernah sepanjang hidupnya, nescaya kencing berdiri jadi hukum haram. Kemudian kalaulah sekali itu Rasulullah buat sekali itu dah jadi hukum wajib, nescaya segala perkara yang Rasulullah buat sekali saja semua hidup dah jadi wajib. Contoh sembahyang tarawih, Rasulullah sembahyang tarawih 8 rakaat di masjid, bakinya 12 rakaat Rasulullah sembahyang di rumah. Nescaya sembahyang di masjid 8 rakaat tarawih dan baki 12 rakaat lagi di rumah tu jadi wajib. Maknanya kat masjid tu pun wajib, kat rumah tu pun jadi wajib. Sebab Rasulullah buat tak selalu tu.
Jadi maknanya dekat sini hukum apa, ulama menetapkan hukum tersebut. Kenapa kencing berdiri itu makruh? Sebab Rasulullah buat sekali sahaja seperti itu. Dia jadi makruh. Itulah cara penetapan hukum oleh para ulama daripada hadis juga. Dan malah banyak hadis Rasulullah kencing cangkung atau duduk. Takkanlah sebanyak-banyak hadis cangkung dah berdiri, cangkung atau duduk ni kalah dengan satu hadis kencing berdiri. Tak boleh begitu. Jadi penetapan hukum tu ada sebabnya, ada rasionalnya. Dipanggil usul fiqh tu. Jadi tak boleh kita terpengaruh, jangan sampai kita terpengaruh dengan persoalan kita nak ikut Rasulullah ke nak ikut ulama. Tak boleh. Jangan sampai kita terpengaruh, sebab para ulama tersebut menetapkan hukum daripada hadis juga, daripada Quran juga. Baik, sambung muka surat 212 juzuk 1. Dan disunatkan pada iktidal di baris ke-12 dari pihak bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan sunat bagi yang sembahyang seorang dan yang bagi makmum yang redha makmumnya dengan panjang menambahi yang demikian itu dengan baca. Dan sunat kemudian daripada zikir iktidal, iaitu hingga min syai'un ba'd, membaca kunut dalam iktidal rakaat yang kedua pada sembahyang subuh. Sunat. Maknanya tak buat sah sembahyang. Cuma dia sunat abad. Kalau terlupa, tertinggal, sunat diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tak buat pun sah sembahyangnya, tak berdosa. Baik, itu selepas sembahyang subuh rakaat kedua. Dan hasil sunat kunut dengan membaca satu ayat daripada Quran yang ada dalamnya doa atau yang menyerupai doa, seperti akhir surah Al-Baqarah. Jika dikosotnya akan dia kunut, tiada qiraatul Quran kerana makruh membaca Quran pada lain daripada qiyam. Sah juga baca yang namanya kunut tu, hasil sunat kunut dengan baca satu ayat Quran yang ada dalamnya doa atau yang menyerupai doa. Baik. Dan hasil pula sah juga, dapat juga pahala kunut itu dengan doa yang semata-mata, dan jika ada doa itu tiada maksur, tiada bekas, tiada hadisnya sekalipun. Jika ta'alluq ia dengan pekerjaan akhirat jua, maka hanyalah tamat perkataan. Atau serta pekerjaan yang di dunia tetapi kunut yang atau serta pekerjaan dunia, ataupun doa tu dunia dan akhirat, kena dua-dua. Tak boleh dunia semata-mata, kena akhirat sahaja atau dunia dan akhirat. Tapi bahasa Arab lah, kena bahasa Arab. Kalau doa nak tambah isteri boleh ustaz, tapi bahasa Arab. Sembahyang berjemaah kan, isterinya amin kat belakang, amin ya Allah. Makbul doanya. Itu sebab isteri kena pandai bahasa Arab juga. Suami belajar bahasa Arab, saya nak belajar juga, ikut je, ikut. Pasal apa? Nanti dia buat doa tambah isteri tak tahu, isteri aminkan pula kan. Contoh macam contoh. Baik. Tetapi kunut yang afdal, iaitu yang warid daripada Nabi SAW, yang paling afdal yang selalu kita bacalah, iaitu Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait. Ada ikhfa situ wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Inilah lafaz kunut yang warid daripada Nabi SAW pada riwayat Baihaqi. Dan sunat bagi imam membawa kunut dengan lafaz jamak seperti dibacanya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait hingga akhirnya. Kerana sah hadis pada menegahkan imam daripada menentukan dirinya dengan doa
seperti dibacanya dengan lafaz ifrad sendiri, Allahumma hdini tadi, maka iaitu makruh. Jadi kalau imam baca doa kunut Allahumma hdini, makruh. Taklah berdosa, makruh. Dan seperti kunut tiap-tiap zikir dan doa yang lain di dalam sembahyang, maka disunatkannya bagi imam membawa dengan lafaz jamak. Begitu juga yang lain-lainlah zikir dan doa. Melainkan doa yang warid daripada Nabi SAW bahwasanya ia membawa akan dia dengan lafaz ifrad, kecuali doa yang selain kunut tadilah. Padahal ia imam, maka hendaklah dibawakan dia dengan lafaz ifrad kerana mengikut bagi warid, iaitu Rabbighfirli warhamni, hingga akhirnya dalam duduk antara dua sujud. Rabbighfirli, jangan Rabbighfirlana. Dan seperti Allahumma naqni, Allahumma ghsilni, dan seperti Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, hingga akhirnya. Kemudian daripada tasyahud yang akhir, lepas tasyahud akhir sunat ada bacaannya. Tapi tasyahud akhir itu pun imam baca, kalau lambat sikit pun makmum dah berdehem, tak? Itu kalau tambah lagi entah apa, dah keluar kahak semua agaknya. Kan ada tempat-tempat kalau apa nama saya jadi imam tu, lambat sikit je makmum lah dia berdehem, bagi signal, mam kenapa lama sangat, kan, contoh. Tapi kita sangka baiklah, sakit tekak agaknya, tapi kalau dah setiap rukun dia berdehem aja, itu belum hukum berdehem lagi tu. Dalam kitab sebelum tadi dah jadi hukum, secara ringkasnya hukum berdehem tu batal sembahyang. Pasal apa? Masuk dalam erti berkata-kata. Baik, itu nantilah lain kali. Ke pernah baca sini, tak ingat. Baik, adapun tegah Nabi akan imam daripada menentukan dirinya dengan doa, maka tempatnya itu pada doa yang tiada maksur daripada Nabi SAW. Inilah hasil yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Baik, termasuk Isya azan lah, nanti sambung sikit. Jadi belum sampai yang saya nak baca. محمدا رسول
Sambung sikit ya, saya cuba laju sikit lah. Kata Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah, hasilnya dan sunat bagi yang sembahyang seorang dan bagi imam yang redha makmumnya dengan panjang, bahawa dibacanya kemudian daripada kunut yang warid itu kunut Sayyiduna Umar. Apa kunut Sayyiduna Umar? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthna 'alaikal khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adabak inna 'adabakal jidda bil kuffari mulhiq. Ini namanya kunut Sayyiduna Umar. Telah meriwayatkan akan dia Baihaqi dengan seumpama yang demikian itu daripada fi'il Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Maka apabila dihimpunkan antara dua kunut itu, kunut Rasulullah dan kunut Sayyidina Umar, kalau nak dikumpulkan, maka sunat mendahulukan yang pertama. Kena dulukan yang pertama lah, Allahumma hdina tu dulu, kerana sabit ia daripada Nabi SAW. Dan jika dikendaki membawa dengan salah sesuatu daripada keduanya, kalau nak baca satu sahaja,
maka hendaklah dibawanya kunut yang pertama, Allahumma hdina. Ni cerita afdal lah, kerana illah yang tersebut itu, kerana sebab yang tersebut itu, sebab samalah sebab warid daripada Nabi SAW. Dan sunat kemudian daripada kunut itu mengucap selawat dan salam atas Nabi. Maknanya kalau baca kunut Sayyidina Umar sahaja tidaklah yang afdal, itu sahaja, taklah berdosa, tidak. Cuma itu bukan yang utama, bukan yang afdal. Yang afdalnya kalau nak baca dua-dua, baca kunut Rasulullah dulu, Allahumma hdina fiman hadait, kemudian baru baca Allahumma inna nasta'inuka. Ataupun kalau nak baca satu sahaja, baca Allahumma hdina lebih utama. Sebabnya samalah, sebab itu warid hadis daripada Nabi SAW. Baik. Tapi kalau nak baca ke kunut Sayyidina Umar sahaja, taklah berdosa dan tidaklah haram, ya. Cuma tidak yang afdal. Dan kalau ada yang buat baca dua-dua, jangan dipertikai. Yang apa pelik ni? Ini kan kunut subuh, bukan kunut subuh. Ini kunut Rasulullah SAW. Biasanya dibaca waktu subuh. Kalau nak baca waktu lain boleh. Tak dikhaskan ni kunut subuh sahaja, tidak, ya. Baik. Dan sunat kemudian daripada kunut itu mengucap selawat dan selamat atas Nabi dan keluarganya dan sahabatnya, seperti diucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau ada imam yang baca selawat macam tu, jangan terkejutlah, boleh. Biasakan sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sunat pada sekalian kunut dan pada selawat dan salam kemudiannya mengangkatkan kedua tangan seperti sekalian doa yang lain, kerana mengikut bagi fi'il perbuatan Nabi SAW. Telah meriwayatkan akan dia Hakim, bersalahan tak sama berbeza dengan doa iftitah dan doa kemudian daripada tasyahud sebelum beri salam tu, maka tiada disunatkan pada keduanya mengangkatkan kedua tangan. Jangan pula doa iftitah angkat tangan, tak disunatkan. Itu memang pelik lah. Kerana bahawasanya tangan ada baginya wazifah, amal, kerjaan di dalam doa iftitah dan doa tasyahud. Masa doa iftitah tangan disunatkan pegang bawah dada atau pusat. Masa tasyahud tangan disunatkan apa nama tu tadi, angkat jari tu kan, yang sebelah tu letak atas lutut tu. Dan disunatkan bagi tiap-tiap orang yang membaca doa menadahkan dua tapak tangannya ke langit jika minta doa ia dengan menghasilkan sesuatu. Minta menjayakan sesuatu lah, ada hajat, sunat angkat tangan, tapak tangan ke atas. Dan sunat juga menadahkan dua belakang tangannya ke langit, macam ni, ya. Jika minta doa ia dengan menolakkan suatu, minta ya Allah, minta tolakkan balak apa, sunat begini. Saya tak tahu Ustaz mana satu yang minta baik, minta buruk, saya tak tahu. Tak tahu dah, gini ajalah. Ni yang tahu juga tak tahu. Tak tahu macam mana kan. Kalau nampak imam buat, ikut. Tak nampak dah, diam aja, gini ajalah. Kan. Kalau saya buat gini boleh Ustaz? Jangan. Pasal apa? Nanti takut terbanyak gerakan, takut terbantal sembahyang. Jari itu memang gerak jari itu, tapi ini bukan gerak jari, gerak tangan ni. Bahaya, ya. Kalau benda yang disunatkan buat tu tak dikira pergerakan yang lebih. Ni kalau begini-begini, saya tak tahu Ustaz, saya buat gini je, tak boleh. Itu tak disuruh. Baik. Cuma kalau ada orang buat, ada dalilnya. Kitab Sabilul Muhtadin, kitab Melayu, itu Tuhfah dan Nihayah ambilannya. Itu ulama, ya, daripada hadis dan Quran juga. Kan? Baik. Dan tiada sunat kemudian daripada kunut menyapukan dua tapak tangan kepada muka, tak sunat. Terus je lah pada orang kunut tu terus sujud, tak payah sapu, tak sunat. Kalau sapu juga taklah haram, cuma tak disuruh sapu. Dan kepada yang lainnya kerana ketiadaan warid. Dan disunatkan bagi imam menyaringkan membaca kunut
sama ada pada sembahyang adaan tunai atau pada sembahyang qada. Sembahyang qada pun ada berjemaah. Tak. Aku nak qada sembahyang ni, kau ada nak sembahyang qada tak? Ada. Jomlah kita sembahyang berjemaah. Allahu akbar. Niatnya saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat jadi imam qada kerana Allah Taala. Makmum sama saja aku sembahyang zuhur 4 rakaat qada. Silap tadi bukan tunai, qada menjadi makmum kerana Allah Taala. Allah akbar sampai qada. Kalau sembahyang subuh saja aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat qada menjadi imam kerana Allah Taala, yang makmum jadi makmum kerana Allah Taala. Allahu akbar baca kunut kuat. Cerita sembahyang qada ni bukan sembahyang seorang-seorang sembunyi malu-malu, sembahyang berjemaah. Pasal apa? Aku tahu engkau, aku tahu diri aku tahu diri engkau. Dah. Kita memang sama-sama huha-huha dulu kan. Dah berjemaah. Kuat sikit semangat tu. Kan. Ini sembunyi, malu orang tahu kena qada. Yelah, memanglah malu kan. Tapi kalau dah memang semuanya bangsa huha-huha, dah berjemaah ajalah. Baik cerita ni. Kerana mengikut bagi fi'il Nabi, perbuatan Nabi SAW, bersalahan bagi yang lain daripada doa. Rasulullah pernah tak sembahyang qada? Pernah. Kalau tak silap saya perang masa tu, ketika perang. Nanti buka balik sejarah sirah tu Pernah Rasulullah pernah sembahyang qada. Baik, sambung nanti Bersalahan bagi yang lain daripada doa kunut, daripada segala doa yang dalam sembahyang, maka tiada sunat bagi imam menyaringkan dia kerana ketiadaan waris. Kata Mawardi, Imam Mawardi, hendaklah nyaring imam dengan kunut itu terkurang daripada nyaringnya membaca Fatihah. Kalau boleh perlahan sikit daripada kuatnya baca Fatihah. Kalau Fatihah kuat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau doa kunut Allahumma hdina fiman hadait. Kalau bolehlah. Tapi suara saya memang tak boleh perlahan Ustaz, memang kena kuat. Adahlah. Macam mana kan, taklah haram. Adapun orang yang sembahyang seorang dan demikian lagi makmum pada tempat yang disunatkan baginya membaca kunut, maka hendaklah keduanya membaca kunut dengan perlahan. Dan apabila dibaca oleh imam akan kunut dengan nyaring, maka hendak disunatkan bagi makmum mengucap amin dengan nyaring. Amin makmum kuat. Disunatkan. Dan tak nak amin tak apalah, tak haram juga. Cuma sunat, nak dapat pahala sunat, kita kan nak dapat yang sempurna. Amin kuat-kuat. Amin dengan nyaring. Bagi tiap-tiap doa yang dibaca oleh imam pada doa. Bukan pada sanak. Sanak tu pujian, doa tu doa dah. Minta tolong, Allahumma hdina fiman hadait, doa. Allahumma wa'afina fiman afait, doa. Wa tawallana fiman tawallit, sampai mana? Falakal hamdu ala ma qadait sampai wala wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Sampai situ. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu dah masuk sanak tu. Falakal hamdu ala ma qadait. Itu dah masuk sanak. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa balik. Baik, dan setengah daripada doa selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat tu pun doa juga, maka disunatkan bagi makmum mengaminkan dia. Inilah yang diiktimadkan, diperpegangi Syekh Ibn Hajar dalam Tuhfah. Kata setengah ulama, apabila dibaca oleh imam akan selawat atas Nabi, maka tiada sunat bagi makmum aminkan dia. Hanya hendaklah ia menyengutui imamnya pada membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama kata begitu. Dan apabila dibaca oleh imam akan sanak pujian, iaitu daripada fa'innaka takdi. Start daripada fa'innaka takdi hingga akhirnya, maka sunat bagi makmum membaca dia dengan perlahan. Itu yang pertama sunatnya. Atau cara yang kedua, diam ia padahal mendengar bagi bacaan imamnya. Maknanya imam sunat baca kuat ke perlahan? Fa'innaka takdi, kuat. Sebab apa? Ada cara yang kedua bagi makmum, iaitu makmum boleh diam dan mendengar bacaan imamnya. Jadi maknanya imam disuruh baca fa'innaka taqdi itu kuat. Kalau tak baca kuat, taklah haram, tak berdosa. Cuma yang afdalnya imam baca fa'innaka taqdi itu kuat.
Kalau macam tu baca semua kuat lah. Ya, memang disunatkan baca kuat semua. Penat lah. Penat pula. Jadi imam memang kena baca. Cuma kalau tak baca kuat, taklah berdosa. Ini pun apa nama ni, mula-mula saya membacakan, bukan mula-mula saya membacakan, guru saya lah kan. Bila dibacakan isi kitab ini, yang dengar pun macam apa ya ke pasal apa. Dah selama ni sejak lahir dia dengar sampailah dah jadi apa nama ni besar, memang fa innaka taqdi, imam baca perlahan. Jadi bila fa innaka taqdi sunat baca kuat. Apa ya ke? Nampak. Hati-hati. Kita tak dapat buat tu nombor 2. Baik, dapat buat lagi baguslah. Pasal apa? Dalilnya kuat. Baik, padahal mendengar bagi bacaan imamnya, atau membaca akan asyhadu. Boleh juga makmum baca asyhadu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik asyhadu, atau asyhad, berhenti kan. Sampai habis. Maka yang pertama daripada yang 3 ini terlebih utama, afdal. Yang afdal makmum tadi baca sama-sama dengan imam perlahan. Kerana mengikut bagi fi'il Nabi SAW. Dan adakah batal sembahyang apabila dibaca oleh makmum pada ketika itu saddaqta wa bararta? Kata Syekh Ibn Hajar, batal sembahyang dengan dia. Dia macam apa nama, kon mati solah tu kan. Itu kan sunat baca saddaqta wa bararta. Dia baca masa imam baca fa innaka taqdi saddaqta wa bararta. Kata Syekh Ibn Hajar batal. Dan kata Syekh Romli tiada batal. Nampak? Tu beza sikit pendapat. Memang padan lah. Pasal apa? Masing-masing memang ulama. Kan? Jadi siapa nak baca saddaqta wa bararta boleh pegang pendapat Imam Romli. Telah mengikut Syekh Romli pada demikian itu Imam Ghazali sama pendapat dengan Imam Romli, dan adalah dalil keduanya tersebut pada tempatnya. Maka jika tiada mendengar makmum akan kunut imamnya, kerana imam dibaca imam akan dia dengan perlahan, atau kerana jauh ia daripada imamnya, atau kerana tuli telinganya pekak, atau mendengar ia akan suara yang tiada faham ia akan dia dengar tapi tak berapa faham butirannya tu kan, maka hendaklah ia membaca kunut dengan perlahan makmum, seperti sekalian zikir dan doa yang tiada mendengar akan dia. Panjang lagi lah tuan ya. Jadi dan disunatkan pula membaca kunut yang tersebut itu pada i'tidal rakaat yang akhirnya daripada tiap-tiap sembahyang fardu, lain daripada fardu subuh. Tetapi kerana nazilah, baca kunut selain subuh tu dipanggil kerana nazilah, artinya kerana kedatangan suatu bala. Tu yang disebut kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut Sayyiduna Umar. Bila dibaca selain waktu subuh, itu dipanggil nazilah. Ini nama asalnya lah, maknanya asal kunut dan asal nazilah itu asalnya kunut Rasulullah, kunut Sayyiduna Umar. Dibaca waktu subuh ni, rakaat kedua. Kemudian kalau dibaca selain waktu subuh dipanggil nazilah, bukan kunut nazilah. Tapi tak apalah, taklah salah juga. Cuma keadaan dibaca selain waktu subuh tu dipanggil nazilah. Sama ada ia melengkapi sekalian orang Islam atau tertentu ia pada setengah orang Islam. Jika kembali mudaratnya kepada sekalian orang Islam seperti wabak dan ta'un dan qahta, kemarau dan belalang atau tikus dan hujan yang bermudarat akan rumah atau perumahan padi, dan seperti takut akan seteru musuh, dan seperti tertawan orang alim, orang alim kena tawan, atau orang berani, orang teraniaya ni, orang teraniaya oleh kafir. Kerana tersebut dalam beberapa hadis yang sahih bahawasanya Nabi SAW adalah membaca kunut sebulan dalam sembahyang 5 waktu. Sebulan pernah ada, kerana menolakkan kejahatan seterunya, musuhnya daripada sekalian orang Islam, dan dikiaskan atas takut akan seteru itu barang yang lainnya. Boleh juga selain daripada seteru tadi.
Dan sunat pula membaca kunut nazilah. Bawah tu disebutkan kunut nazilah itu dengan nyaring kuat. Dan jikalau pada sembahyang sirriyah sekalipun, sirriyah sembahyang yang senyap, zuhur, asar, kunut nazilahnya tu baca kuat. Adapun kunut nazilah tu kunut apa? Dua kunut. Kalau zaman Rasulullah satu kunut je lah. Kunut Rasulullah tu dibaca. Itu kunut nazilah. Kenapa dipanggil kunut nazilah? Sebab dibaca selain waktu subuh juga. Zaman Sayyidina Umar baru mula baca dua kunut. Jadi dua-dua kunut tu dibaca selain waktu subuh, dipanggil kunut nazilah. Bukan hanya kunut Sayyidina Umar sahaja tu dipanggil kunut nazilah. Baik, istilah kunut nazilah tu. Adapun kunut sembahyang fardu yang lain daripada subuh dengan tiada kerana nazilah, maka iaitu tiada sunat membaca, adalah ia makruh. Kalau tak ada sebab apa-apa, tak sunat baca, makruh. Ada sebab tak apa, kerana ketiadaan warid bersalahan dengan fardu subuh, maka disunatkan padanya kunut atas itlaq, tidak pakai. Kerana nazilah atau tiada kerana nazilah, kerana mulia sembahyang subuh daripada sembahyang yang lain. Yang subuh tu kerana nazilah ke tak kerana nazilah ke, memang sunat baca, serta tertentu ia dengan harus yang dahulu daripada waktu, dan dengan taswib, dan dengan keadaannya terlebih singkat daripada sembahyang yang lain, maka adalah ia terlebih patut dengan menambahi kunut. Baik, maka yang lain daripada sembahyang fardu 5 waktu, maka seperti sembahyang jenazah dimakruhkan padanya pada doa atas itlaq, doa kunut. Sembahyang jenazah tak perlu doa kunut. Ini sama ada ia kerana nazilah atau tiada, walaupun ada sebab nazilah tak disunatkan. Kerana nazilah kerana diperbuati sembahyang jenazah atas mereka itu meringankan, dan sembahyang fardu yang dinazarkan dan sembahyang disunatkan dalamnya berjemaah, dan yang lain daripada keduanya tiada disunatkan padanya membaca kunut. Maka jika dibaca pada sekalian itu kunut, maka dalamnya tafsil, pecahan. Ni kalau dibaca juga selain sembahyang fardu. Jika ada kunut itu kerana nazilah, maka iaitu tiada makruh, tak makruh. Dan jika tiada kerana nazilah, maka itu makruh. Kalau sembahyang selain sembahyang fardu tadi, sembahyang sunat contohnya, bukan sunat, tak makruh. Kalau sembahyang jenazah tak boleh, makruh lah. Baik, hasil tersebut dalam tuhfah. Baik, rukun yang ketujuh, sujud, habis. Jadi bab kunut diterangkan detail lah tentang kunut, sama ada kunut subuh ataupun selain subuh. Jadi kalau kita nak buat kunut macam nazilah yang sekarang ni, boleh. Cuma kalau ada yang buat lain daripada yang kita selalu buat dan ikut kitab Sayyid Mu'tadim, janganlah kita terperanjat, janganlah kita mempertikai, jika ada dalil kitabnya lah. Jadi mudah-mudahan cukuplah, kerana dah 1 jam hari ni kuliah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabballahu